gov.my. Kita ke perkembangan dari negeri di bawah bahaya. Fokusnya, kawalan di pintu masuk ke Kudat diperketat, kekang aktiviti penyeludupan haiwan berisiko penyakit eksotik. Untuk bertirannya, terus saja ke studio Kota Kinabalu bersama Anisia Dowles. Silakan, Ann. Ya, sahih. Kementerian Pertanian dan Perikanan melalui Jabatan Veterina akan terus memperketat kawalan pintu masuk di daerah Kudat bagi mengekang aktiviti penyeludupan haiwan berisiko membawa penyakit eksotik. Pembantu Menterinya Datuk James Ratib menegaskan penguatkuasaan amat penting bagi mengelak penularan penyakit berjangkit seperti penyakit kuku dan mulut. Datuk James dalam satu kenyataan memaklumkan aktiviti penguatkuasaan dijalankan di pos-pos sempadan khususnya di Pulau Banggi dan kawasan berhampiran berisiko menjadi pendaratan haiwan tanpa lesen seperti Pulau Balambangan, Pulau Mangsi, Pulau Malawi dan pesisiran Pantai Damaran. Kementerian juga akan bekerjasama dengan agensi penguatkuasa lain seperti pihak polis, Eastern Sabah Security Command (ESCOM) dan Kastam bagi memantau lorong tikus yang dijadikan laluan penyeludup. Khamis lalu, Datuk James turun padang melakukan lawatan ke Pulau Banggi untuk melihat isu berkenaan. Dalam lawatan itu, beliau turut mencadangkan agar sebuah pusat kuarantin dibina di Pulau Banggi bagi keperluan bahagian penguatkuasa veterina dan tanah seluas 4 ekar telah pun dikenal pasti. Mengenai Hari Raya Korban yang bakal menjelang, Datuk James meminta pengguna agar tidak perlu bimbang kerana kementerian terus memantau rapi tahap kesihatan ternakan seperti lembu, kerbau dan kambing sebelum dipasarkan kepada pengguna khususnya keperluan umat Islam. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah Datuk Jafri Arifin menyarankan agar upah porter atau pembawa barang di Gunung Kinabalu diselaras mengikut kadar ditetapkan Taman-Taman Sabah TTS. Ketika ini TTS menetapkan upah RM13 sekilogram bagi porter yang membawa barangan pendaki Gunung Kinabalu. Bagi porter mengangkat barang keperluan penginapan, upah ditetapkan TTS ialah RM5.50 sekilogram. Menurut kenyataan Datuk Jafri, kadar upah mengangkat barang keperluan perkhidmatan untuk penginapan dan restoran di gunung itu adalah RM5 sekilogram dan dikendalikan Mountain Talk dan Sutra Sanctuary Lodge. Beliau berharap pihak berkenaan dapat mempertimbang menyelaras kadar upah yang sama dengan TTS. Tambah Datuk Jafri, kadar upah porter dan maling gunung akan dibincangkan daripada semasa ke semasa agar mereka mampu meningkatkan keseimbangan kerja dan mempunyai standard kehidupan lebih baik. Beliau turut memaklumkan kementeriannya telah meluluskan bantuan kewangan secara sekali bayar sebanyak RM10,000 kepada Persatuan Maling Gunung dan Persatuan Porter Gunung Kinabalu. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM terus aktif memain peranan membantu membentuk ummah berkualiti dan berkepimpinan. Ini dapat dilihat melalui penganjuran program My Insaniah yang disertai 331 pelajar Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah IPDAS di Keningau. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif ketika merasmikan penutupan program ini menyifatkannya amat bertepatan dalam melahirkan generasi berjati diri, pribadi tinggi, beriman serta cintakan ilmu duniawi dan ukhrawi. Beliau juga menyambut baik usaha JAKIM memperluas program ini ke Jabatan Belia dan Sukan Negeri agar lebih ramai belia mendapat manfaat. Berbanyak-banyak terima kasih kepada JAKIM kerana membawa program My Insani ini ke Sabah. Program ini sangat baik khususnya untuk para belia boleh mengasah jati diri mereka, mengembangkan nilai-nilai yang baik di kalangan mereka dan yang sangat penting mereka boleh membuat satu teamwork atau amal jama'i dalam kerjasama. Ini sangat penting. Manakala bagi peserta, pelbagai pengetahuan diperoleh melalui program selama 3 hari ini. Kalau boleh, perbanyakkan lagi program sebeginilah di dalam IPDAS ataupun di luar IPDAS. Sebab dia membentuk jati diri kami sebagai bakal da'i ataupun pendakwah bebas di luar akan datang.
Program ni dapat membina jati diri kami, alhamdulillah. Terutama dari segi kepimpinan. Pertama sekali kita akan kuatkan jati diri melalui agama. Dan alhamdulillah dalam program ni kami ada buat qiyamul lail dan dalam sini ada slot ilmu, ada bagi tahu berkaitan inspirasi tokoh-tokoh Islam. Major Jeneral Abdul Rahman A. Wahab dilantik sebagai Panglima 5 Division yang baharu berkuat kuasa hari ini. Beliau menggantikan Major Jeneral Datuk Muhammad Halim Khalid yang bersarah wajib. Majlis Serah Tugas berlangsung di Padang Kawat Markas 5 Division Kem Lokawi disaksikan Panglima Medan Timur Tentera Darat, Lieutenant Jeneral Dato' Marzuki Muhammad. Major Jeneral Dato' Muhammad Halim ketika ditemui pemberita menzahirkan terima kasih atas kerjasama pihak kerajaan negeri bersama warga tentera yang banyak membantu melancarkan tugas beliau selama ini. Sepanjang 18 tahun di Sabah telah banyak perkara-perkara yang dilalui, suka duka, terutama semasa kita memerangi konvik. 5 Division aktif dalam membantu kerajaan negeri untuk menangangi, melawan pandemik tersebut. Beliau berharap warga Markas 5 Division terus komited melaksanakan tugas demi mempertahankan kedaulatan Ibu Pertiwi. Berikutan peningkatan kes demam denggi, masyarakat serta pemimpin di peringkat akar umbi digesa terus komited membasmi penularan wabak berkenaan. Kerjasama pelbagai pihak sangat penting khususnya dalam menyemai kesedaran penduduk untuk menjaga kebersihan persekitaran secara konsisten. Di Sandakan, Pegawai Kesihatannya Dr. Johari Awang Besar berkata pihaknya aktif melakukan pemantauan di kawasan panas antaranya Kampung Tinusa, Kampung Bahagia dan Kampung Pangeran Galpam. Sandakan merupakan antara daerah dengan kes denggi tertinggi dan turut merekodkan kematian tahun ini. Walaupun dengan satu kematian sahaja setakat ini, namun tahun lepas, 2 tahun lepas tidak ada kematian, kita perlu memandang serius kerana biasanya daripada sejarah yang kita ada pada tahun 2016 dan 2018, apabila kes tinggi dengan begitu ketara, maka kematian banyak berlaku di Bumi Sandakan dan ia ketara berlaku di kalangan kanak-kanak sekolah. Usaha menangani wabak denggi di daerah ini turut mendapat sokongan Majlis Perbandaran Sandakan, MPS. Kita sekarang ini lebih banyak menitik beratkan tentang kebersihan yang melibatkan kebersihan bandar Sandakan. Kita sudah membuat beberapa perancangan yang akan dibuat pada masa terdekat dan ada setengah itu sudah pun dibuat untuk memastikan persekitaran bandar Sandakan dari segi kesihatan terjamin dan terjaga. Kita akan menuju ke arah Bandaraya Sandakan. Setakat tengah hari tadi, 21 lagi kes baharu demam denggi direkodkan di seluruh negeri melibatkan 7 kes di Sandakan, Kota Kinabalu 5, Papar 3, Tawau 2 dan masing-masing 1 kes di Semporna, Beaufort, Kota Marudu dan Tongod. Penduduk terjejas kebakaran di Batu 2 Jalan Apas Tawau pagi semalam terus mendapat perhatian pelbagai pihak yang prihatin dengan musibah berkenaan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Apas, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan antara yang tampil menyerah sumbangan berbentuk kewangan kepada 6 ketua isi rumah KIR terlibat. Berharap mereka bersabar menerima ujian Allah. Mudah-mudahan ada hikmah di sebalik musibah ini dan juga saya selaku wakil rakyat ini memberikan sedikit sumbangan peribadi saya kepada mangsa-mangsa kebakaran. Begitu juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pasukan bomba yang dapat mengawal api kebakaran daripada merebak. Dato' Nizam yang juga pembantu Menteri Keuangan menyampaikan bantuan ketika menziarahi penempatan sementara penduduk terjejas kebakaran itu di Masjid Nurul Iman Batu 2, Jalan Apas. Dalam kejadian kira-kira pukul 11 pagi semalam, sebuah rumah kongsi 2 tingkat musnah sepenuhnya mengakibatkan penghuninya hilang tempat tinggal. Ya, berita tadi mengakhiri perkembangan dari Sabah petang ini. Teruskan bersama berita RTM untuk info sahih dan terkini. Kembali bersama Sahih. Silakan. Terima kasih, Anne.